Yang minggu lepas kita lukis elips, hari ni kita nak tengok untuk lukis parabola. Okey, lukis parabola. So kaedah yang kita gunakan untuk lukis separuh parabola adalah, kalau elips kita guna kaedah apa? Bulatan sepusat. Kalau parabola kita pakai kaedah kotak segi empat. Okey, kotak segi empat. Okey, kaedah kotak segi empat untuk separuh untuk parabola. Okey. Jadi antara ciri-ciri parabola, kalau kita dah nampak dah ni kan kotak segi empat. Okey, kotak segi empat, ya, mana ada P dan Q. PQ adalah paksi simetri parabola. P ialah mercu parabola. Okey, P ialah mercu parabola. Mercu parabola dekat P. Jadi untuk nak lukis parabola ni, dia kena buat nisbah. Kita kena buat nisbah untuk dia punya sisi parabola. Okey, dan ni tengah-tengah paksi simetri, so kita pilihlah nak buat kiri ataupun kanan, kita nak bahagikan sisi dia. Jadi ada dua sisi yang kita nak bahagikan. Okey, contoh kalau kita buat sebelah kanan dulu, P dekat sini, start daripada puncak mercu dia. Dan okay, garisan yang sebelah dengan P, garisan ni. Dan juga garisan ataupun sisi yang bertentangan, sisi yang bersebelahan dengan P dan juga sisi yang bertentangan dengan P, kita akan bahagikan kepada 4 bahagian. Okay, kita akan bahagikan kepada 4 bahagian. So, kita nak buat dia punya garisan nisbah. Okay, dari P ni kita pilih sebelah kanan, sebenarnya buat sebelah kiri pun boleh. So, kita akan, contohnya kali ni saya nak pilih sebelah kanan. Okay, sebelum tu saya nak kurangkan dia punya lighting dan ni terlebih. Ya. Okay. Kurangkan lighting dia, kadang-kadang dia cerah sangat. Okay. Okay. So dekat P, kita buat dulu garisan nisbah. Kan kalau kita nak bahagikan dia punya sisi sebelah sini, dari P sampai hujung tu lah, sisi yang bersebelahan. So, kita buatlah garisan condong satu. Jadi kita bahagikan dia kepada 4 bahagian yang sama besar. Okay, 4 bahagian yang sama besar. Kalau nak tengok dalam buku teks tu sama aja, dia pergi macam ni je kaedah dia. Kalau nak buat parabola. So, kita tanya 4 bahagian sama besar. 1, 2, 3, 4. Okey, saya labelkan 1, 2, 3, 4. Okey, kita buat 4 bahagian yang sama besar. Seterusnya, 4 kita gariskan ke hujung. Penghujung sisi yang sebelah sini lah. Hujung kotak. Okey, kita gariskan ke hujung kotak. 4 kita gariskan ke hujung kotak. Kemudian kita kena buat garisan yang selari lah ke setiap nombor ni. 3, 2 dan juga 1. Kita buat dia punya garisan selari. Okey. Jadi nak buat garisan selari. Kita letak. Okey, letak kat sini. Dan kita selarikanlah ke nombor 3, 2 dan juga 1 ke nombor 3. Ke nombor 2. Dan juga ke nombor 1. Okey, cara nak buat ni pun macam biasalah. Ikut keselesaan masing-masing, sama ada nak letak bahagian atas ataupun bahagian bawah lah. Okey. Okey, ni baru satu sisi kita bahagi. Yang ni sisi yang bersebelahan ataupun sama aras dengan P. Kemudian sisi yang kedua kita nak buat nisbah tu adalah sisi yang bertentangan. Jadi bertentangan dengan mercu P adalah sisi sebelah sini.
Yang ni pun kita bahagikan kepada 4 juga. Okey, bahagikan kepada 4 bahagian juga. Okey, start di sini. Kemudian kita buat bukaan 4 juga. 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Yang ni pun sekali ni sama, kita sambung kat sini. 4, gariskan ke hujung. Gariskan ke hujung. Kemudian kita akan selarikan. Okey, letak. Kali ini saya letak kat bahagian bawah pula, tadi letak kat atas. Okey, 4, selarikan ke 3, 2 dan juga 1. Okey. Okey, jadi kita dah dapat 2 dah sisi ya. 2 bahagian yang telah kita bahagikan. Okey, sisi yang bersebelahan dan juga sisi yang bertentangan. Jadi langkah yang seterusnya, okey, sisi yang bertentangan. Sisi yang bertentangan kan 4 bahagian ni, 1, 2, 3, 4 yang kita dah bahagikan ni, kita akan gariskan ke arah mercu P. So kita gariskan 1, 2, 3, 4. Okey. Kita dapat macam ni tau. Sebab kita dah gariskan ke sisi yang bertentangan ke arah mercu. So, kemudian kita nak kena buat, okey, sisi yang bersebelahan pula. Okey, sisi yang bersebelahan, tengok yang kita dah bagi 1, 2, 3, 4 ni. Okey, kita yang ni kamu gariskan lah. Nanti tengok nombor 1, tengok nombor 1 ni. 1. Kita garis dengan nombor 1 juga. Okay, 1 garis ke nombor 1. 1 ke nombor 1. 2 ke nombor 2. 2 ke nombor 2. 3 ke nombor 3. Okey, kalau 4 memang dah hujung dah 4. Jadi kita boleh belajar sesuatu lah dari sini. Maksud dia tak perlu garis semua lah. Tapi ini untuk kali pertama saya tunjuklah kita garis semua. Sebenarnya dari part tak payah garis lah, sebab kalau 4 memang 4 dengan hujung ni saja. Okey. Jadi titik-titik parabola dia adalah dekat sini lah, persilangan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. 4 dia dekat hujung. Jadi kita sambungkan P dengan titik-titik yang kita dapatkan ni. Okey, kita sambungkan titik ni untuk membentuk separuh parabola. Kita dapat separuh. Sambungkanlah guna flexible curve ke apa-apa benda yang kamu rasa boleh dibentuk. Okey. Contoh saya guna ni. Okay, so kita dah dapat satu separuh. Okay, tengok dia ada start ni macam dari sini ke sini lah. Kalau bentuk okey. Jadi kita nak lengkapkan parabola ni, kita kena buat benda yang sama ni pada bahagian sebelah kiri. Kita akan buat benda yang sama. Okay, kita akan buat benda yang sama pada bahagian sebelah kiri. So kita akan buat juga garisan condong sebab ni sisi yang bersebelahan dengan mercu. P adalah sisi yang bersama dengan mercu. Kita buat juga garisan condong. Kita nak bahagikan kepada 4 bahagian garis. Satu, 2, 3, 4. Okey. 1, 2,
3, 4. So 4 gariskan dengan hujung. Hujung. Dan kita lengkapkanlah kita punya okay. 4 dengan hujung. Letak bagi betul-betul sama, baru kita gerakkan dia. 3, 2 dan juga yang last 1. Okey. Okey. Kita dah dapat bahagi dah. So kalau sisi yang sini kalau nak buat pun boleh. Tapi saya rasa kalau kita tak buat, kita ambil sahaja. Sebab tadi kita dah buat kan sebelah sini. Ni lah kelebihan kalau kamu buat parabola penuh. Yang mana tak payah nak buat dia belah. Yang ni kita cuma gunakan. Kita dah dapat dah 1, 2, 3 kat sini tadi. Kita cuma tandakan sahaja. 1, 2, 3. Okay. Sebab dia sama je. Sebab dia ni paksi simetri. Jadi kalau kita bahagi dah sebelah sini, automatik kita dah dapat sebelah sini. Jadi ni 1, 2, 3. Kalau 4 memang dekat hujung lah. Kalau kamu nak label pun boleh juga. Sama saja. 4. Okay. Jadi kita akan bila dah dapat, kita dah bahagi dah kedua-dua sisi. Sisi bersebelahan dan bertentangan. Sisi yang bertentangan kita akan garis ke arah mercu. Sisi yang bertentangan kita gariskan ke arah mercu. So kita garis P ke nombor 1, nombor 2, ke nombor 3. Okey, nak garis nombor 4 pun boleh. Saya tak payahlah. Okey. 1, 2, 3. Okey, kemudian kita akan sisi yang bersebelahan nombor 1 gariskan straight. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Okey, jadi dah dapat dia punya titik-titik parabola. Kita sambungkan sahaja. Okey, nak dapat dia punya lengkung tu. Okey, jadi dah siap kita punya separuh parabola. Okay, boleh nampak bentuk dia macam huruf U terbalik. Dia separuh parabola ni bolehlah ikut mana pun. Nak macam huruf U macam ni boleh, nak pusing ikut sebelah kiri boleh, nak pusing ikut kanan boleh. Mana-mana arah pun boleh. Yang ni adalah parabola penuh. Okey, parabola yang penuh. Boleh okey? Boleh Boleh ke? Boleh kot. Try lukis dulu. Nanti jalan. Cuba lukis dulu. Nanti kalau dah siap boleh beritahu lah kata dah siap lah.